Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Terima kasih kerana anda terus bersama channel ini. Bagi yang sudah tekan butang subscribe, terima kasih diucapkan. Bagi anda yang belum tekan butang subscribe, sila tekan butang subscribe untuk terus mendapatkan berita terbaru daripada channel ini. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Berita terkini hari ini. Salam sejahtera Malaysia, daulat tuanku, ampun tuanku, beribu-ribu ampun, sembah patik mohon diampun. Kebawah duli yang maha mulia Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong, digarhayu tuanku, daulat tuanku. Agong dan Raja Permaisuri akhirnya mengeluarkan titah terbaru yang mesti wajib dituruti oleh bukan sahaja rakyat Malaysia, tetapi malahan terutamanya untuk semua ahli-ahli politik di negara Malaysia, terutamanya pemimpin-pemimpin di negara Malaysia. Tak kiralah kerajaan kah, pembangkang kah, ini titah Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong, titah diraja yang wajib untuk dijunjung, menjunjung titah ke bawah duli yang maha mulia Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong. Sebelum itu, saya ingin ucapkan terima kasih, berbilion terima kasih kepada yang sudah tekan butang subscribe, like dan share. Bagi yang belum, saya mohon tekanlah butang subscribe, share, komen. Bagi anda yang berminat untuk join jadi member dalam channel ini, dipersilakan, saya alu-alukan tekanlah butang join member, kerana kita akan mulakan pada tahun ini, pada bila-bila masa, kita akan mulakan pemberian souvenir, giveaway, merchandise, topi, t-shirt, keychain dan macam-macam lagi termasuk stiker The Twin TV. Okey, kerana itu tekanlah butang join member. Okey, baik. Agong dan Raja Permaisuri mengucapkan selamat tahun baru 2023 dan di dalam titah tersebut, di dalam ucapan tersebut, Baginda yang di-Pertuan Agong telah menggariskan beberapa perkara yang amat penting untuk seluruh rakyat Malaysia. Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan juga Raja Permaisuri Agong Tunku Hajah Aziza Aminah Maimunah Iskandariah menzahirkan ucapan Selamat Tahun Baru 2023 dan mendoakan perpaduan dan keharmonian negara agar dapat terus berkekalan. Menerusi satu poster yang dimuat naik di Facebook Istana Negara, Seri Paduka Baginda berdua turut mendoakan kesejahteraan seluruh rakyat dan negara. Dalam titah tersebut, yang di-Pertuan Agong bertitah, semoga seluruh rakyat dan negara dilimpahi keberkatan, kesejahteraan dan kemakmuran, serta dilindungi daripada sebarang bentuk bencana dan musibah. Zahir Seri Paduka Baginda berdua. Sambutan ambang tahun baru yang sepatutnya diadakan di Dataran Merdeka pada di sini pada malam ini diumumkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dibatalkan berikutan keadaan beberapa negeri yang telah dilanda musibah, banjir dan kesusahan yang dialami oleh rakyat pada masa ini. Inilah keputusan yang baik. Jangan kita ada orang yang tengah musibah, ada orang yang tengah bersedih, ada orang yang tengah dilanda bala dan sebagainya, terutamanya bencana alam sekarang ini, banjir di beberapa buah negeri. Tapi kita pula syok-syok tengok bunga api dan sebagainya. Sebab itu Perdana Menteri pada pendapat saya membuat keputusan yang amat bijak supaya kita juga dapat bersama dalam empati bersama mereka yang dilanda musibah ini. Tuan-tuan dan puan yang dihormati, ia diganti dengan program Munajat Ambang Tahun Baru 2023 bersama Perdana Menteri di Masjid Putrajaya bermula 6.30 petang ini. Inilah yang terbaik. Bukan hanya berseronok-seronok, tapi adalah lebih baik dilakukan ini, Munajat Ambang Tahun Baru 2023. Manakala bagi yang bukan Islam pula mungkin boleh berkumpul di dalam gereja, di kuil, di tokong, mendoakan keharmonian negara Malaysia, mendoakan pemimpin-pemimpin kita, mendoakan kesejahteraan negara kita, dan paling penting kita mendoakan semoga perlembagaan negara kita, terutamanya kedaulatan Raja-Raja Melayu, dapat dipertahankan. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, ini berita yang amat buruk, amat menakutkan dan pastinya akan membuatkan
Perikatan Nasional Tok Guru Hadi Awang Muhyiddin Yassin untuk lebih berjaga-jaga, untuk lebih bersiap siaga. Ini berita amat menakutkan mereka. Tapi sebelum itu saya ingin ucapkan bilion terima kasih kepada anda semua yang sudah tekan butang subscribe, like dan share. Yang komen juga terima kasih. Bagi yang belum, saya mohon supaya tekanlah butang subscribe, like, share dan komen. Bagi anda yang ingin join member, dipersilakan, saya alu-alukan. Kerana bermula tahun ini, tak lama lagi kita akan mulakan pemberian goodies, giveaway, kita akan mulakan merchandise dan sebagainya, t-shirt, topi, keychain dan sebagainya. Kerana itu tekanlah join member bagi channel ini. Tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, Pakatan Harapan akhirnya mengumumkan tiga faktor bahawa faktor ini boleh menawan semula Kedah di dalam pilihan raya negeri yang akan datang. Pakatan Harapan telah mengumumkan 3 perkara yang penting ini. Pakatan Harapan Negeri Kedah menyuarakan keyakinan untuk menawan kembali Kedah dalam pilihan raya negeri yang akan diadakan tahun ini berdasarkan situasi politik semasa sekarang ini. Demikian kata daripada Pengarah Komunikasi dan Penerangan PH Kedah, iaitu Dr. Ismail Sareh, berkata pihaknya sedar tugas berat berdepan dengan tsunami Perikatan Nasional sejak PRU 15. Namun Pakatan Harapan telah pun mengatur pelbagai strategi dan sangat yakin keadaan telah mula berubah. Katanya keyakinan itu berlandaskan kepada 3 faktor utama, iaitu tsunami Perikatan Nasional bersifat sementara, kecemerlangan pentadbiran Kerajaan Persekutuan dan kerjasama politik antara PH dan UMNO. Tsunami Perikatan Nasional dalam PRU 15 baru-baru ini bersifat sementara kerana gelombang itu wujud atas tiupan sentimen bangsa dan agama. Ramai yang telah menyedari hakikat permainan sentimen ini hanyalah untuk meraih laba politik dan tidak memberi apa-apa keuntungan dalam usaha pembinaan negara, katanya dalam kenyataan itu. Tambah beliau lagi, faktor kedua ialah kecemerlangan pentadbiran di dalam Kerajaan Perpaduan Datuk Seri Anwar Ibrahim yang telah diperkenankan oleh Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu. Katanya faktor kedua ialah kecemerlangan pentadbiran Kerajaan Perpaduan yang memerintah walaupun baru hanya sebulan mengambil alih kerajaan, katanya dalam kenyataan pada hari ini. Ismail turut berkata Anwar telah menunjukkan prestasi yang baik setakat ini serta bersungguh-sungguh untuk meningkatkan kedudukan negara. Pengiktirafan yang mencurah-curah datang dari pimpinan seluruh dunia dengan komitmen untuk membantu melabur dalam negara akan menyegerakan pertumbuhan ekonomi dan seterusnya akan memakmurkan dan mensejahterakan kehidupan rakyat. Demikian katanya dalam kenyataan pada hari ini. Pada PRU 15 yang lalu, Pakatan Harapan Kedah telah merekodkan pencapaian terburuk mereka selepas hanya mempertahankan 1 kerusi parlimen saja, manakala 14 lagi kerusi telah dimenangi oleh Perikatan Nasional. Manakala di Perlis, Terengganu dan Kelantan pula, Perikatan Nasional telah memenangi semua kerusi parlimen yang telah dipertandingkan. Sementara itu, Ismail turut berkata faktor ketiga adalah kerjasama politik di antara PH dan Barisan Nasional selepas kedua gabungan itu telah membentuk Kerajaan Persekutuan. Menurutnya, perbincangan tentang kerjasama dua gabungan itu di semua peringkat sudah pun bermula. Ketiga-tiga faktor utama ini akan meredahkan momentum tsunami Perikatan Nasional, katanya, dan itu akan memberi kelebihan kepada gabungan perpaduan Pakatan Harapan dan Barisan Nasional seterusnya akan memberi kemenangan dalam PRN yang akan datang, jelasnya lagi. Apa pendapat anda? Sila nyatakan di dalam komen anda. Kita jumpa lagi. Selamat tahun baru. Bye-bye.